اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 22, baris bawah sekali. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu, segala sifat-sifat hati yang dicela itu, yang dicela oleh syarak, banyak. Tetapi hamba, yakni Syekh Qadir Al-Mandili, pengarang kitab Penawar Bagi Hati, sebutkan di sini di dalam kitab Penawar Bagi Hati 10 perkara pada 10 bab. 10 perkara pada 10 bab, sebagaimana dalam kitab Arba'in fi Usuluddin bagi Imam Ghazali rahimahullah. Kerana yang 10 ini asal, punca bagi semuanya, bagi segala kelakuan yang dicela. Dan yang lain daripada yang lain daripada 10 sifat ini terjadi, berlaku yang lain daripada yang 10 ini, daripada 10 sifat kecelaan. Dan ketahui olehmu bahawasanya segala kelakuan yang dicela itu, segala sifat-sifat hati yang dicela itu amat banyak sifat kecelaan. Tetapi hamba, yakni Syekh Qadir Al-Mandili, sebutkan di sini di dalam kitab Penawar Bagi Hati, pada kitab yang kedua ni, pada membicarakan berkaitan dengan hati, 10 perkara, 10 sifat kecelaan. 10 sifat kecelaan ni pada 10 bab, didatangkan pada 10 bab. Satu bab pada menyatakan satu sifat kecelaan, 10 bab pada menyatakan 10 sifat kecelaan. Yang mana terdahulu pengarang musannif mengatakan bahawa untuk memelihara anggota-anggota zahir kita, mata, telinga, lidah, perut, kemaluan, tangan dan kaki zahir ni, tak dapat tidak kenalah membersihkan hati untuk menyempurnakan kita memelihara anggota yang zahir. Kemudian pula kita kena memelihara hati daripada sifat kecelaan. Kita wajib menghiasi hati dengan sifat kepujian, kerana beberapa sebab didatangkan terdahulunya. Sebab yang pertama, kerana Allah Ta'ala mengetahui sifat-sifat yang ada di dalam hati kita. Kalau kita setakat
comel hak zahir sahaja, adapun hati kita tidak comel, tidak pelihara daripada sifat kecelaan, kita akan diseksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tak sama kita dengan sesama kita ni. Sesama kita hiasi hak zahir, orang pun tak tersinggung dengan kita, orang pun tak berasa hati dengan kita, orang pun kata kita comel lah, kita baik, kita berjuru. Tapi kita nak melakukan ketaatan, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya buat comel zahir. Sebab Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita, sebagaimana Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada pada zahir kita. Sebab Allah ni khabir. Khabir dengan makna mengetahui yang zahir, sebagaimana Allah mengetahui yang batin. Jadi kita nak mengabdikan daripada Allah, kena mengabdikan daripada Allah sampai ke batin. Dengan makna kita taat akan perintah Allah, kita menjauhi akan larangan Allah, zahir dan batin. Zahir dan batin. Ini barulah betul-betul kita mengabdikan diri akan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, kita ni ada ciri-ciri sifat nifak. Ciri-ciri sifat nifak. Orang yang bersifat dengan sifat nifak ni orang dipanggil munafik. Nifak tu sifat. Orang yang bersifat dengan sifat nifak dipanggil munafik. Munafik dengan makna orang yang berpura-pura. Tapi hak munafik, hak neraka lapis paling bawah sekali itu, neraka hawiyah tu orang kafir, orang yang menyembunyikan kekufuran, menzahirkan keislaman. Tu hak kata munafik. Hak neraka lapis paling bawah sekali, itu munafik i'tiqadi, pegangan dia tu. Maknanya dia kufur dengan Allah, dikufur dengan Rasul, tapi disembunyikan, dia menzahirkan Islam. Dia munafik i'tiqadi. Hak ni dipanggil munafik amali, perangai. Dia menzahirkan ketaatan, semayangnya, puasanya, tutup aurahnya, dia menzahirkan ketaatan, tapi hak dalam menyembunyikan sifat-sifat kecelaan, bersifat dengan sifat riya, ujub, takabur. Jadi hanya menzahirkan ketaatan, tapi menyembunyikan kederhakaan, kefasikan hati. Ini panggil apa ni? Orang yang nifak, orang yang berpura-pura. Baik kat luar tapi jahat kat dalam. Kan kita kata kadang-kadang kan, dia tu nampak je baik tu, tapi jangan duk cari sangat, perut dia jahat tu. Ada ni. Kan kita kata gitu kan. Nampak kat luar je baik, tapi hati samalah. Kat luar taat nampaknya. Hak Tuhan suruh buat, hak Tuhan larang tinggal. Tapi hak batin. Sebab apa sembahyang? Sebab Quran perintah. Sebab apa puasa? Sebab Quran perintah. Lepas tu ikhlas, syukur, sabar, tawakul, ikhlas. Bukan Quran yang sama perintah. Quran yang sama perintah. Hak ketaatan batin, Quran yang sama perintah. Sebab tu dalam kitab Minhajul Abidin, di pembicaraan ilmu yang ketiga, ilmu tasawuf, ilmu tauhid, ilmu yang pertama, ilmu fiqh, ilmu yang kedua, ilmu tasawuf, ilmu yang ketiga. Imam Ghazali datangkan bahawa perintah sembahyang, perintah puasa dan perintah ni ketaatan hati ni datang daripada Quran yang satu, datang daripada Nabi yang satu. Tapi macam mana kita hak sembahyang puasa kita tunaikan, hak dalaman dengan taubahnya, dengan ikhlasnya, dengan syukurnya, dengan tawakulnya, dengan sabarnya, dengan redaknya, perintah Quran yang sama. Jadi kita hanya buat comel hak zahir, turut Al-Quran, turut perintah Allah, perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi hak batin kita tidak turut, kita derhaka batin. Ini yang panggil orang yang comel hak zahir, juh hak zahir, tapi hatinya jahat. Ini panggil orang yang berpura-pura baik. Orang yang berpura-pura baik.
Dalam kitab Minhajul Abidin, Imam Ghazali menyatakan terkadang kita ni nak buat taat kepada Allah, nak mengabdikan diri pada Allah, perkara yang harus, yang disukai oleh nafsu kita tinggal. Kerana apa? Kerana nak mengerjakan ketaatan. Kita boleh tinggal perkara harus yang memang nafsu suka. Mana? Tidur. Mana tidur? Nafsu suka tak tidur? Cuba tanya orang tua yang tak boleh tidur, macam mana perasaan dia tidak boleh tidur? Memang tidur ni orang suka sangat. Tidur ni orang suka makan, suka tidur, suka rehat. Ni jenis bawa kalau banyak ni bawa ke hati belaka ni. Tapi tiga-tiga tu suka belaka kita. Makan pun suka, tidur pun suka. Mana dia? Hak duduk saja tu. Duduk saja atas kursi malas tu nak. Suka tak? Suka. Ni tiga perkara ni suka ni, semua ni perkara yang boleh bawa kepada keras hati kalau kita membanyakkan. Memang tidur kita suka, tapi kita boleh tinggal tidur. Sebab apa? Nak buat qiyamul lail, buat ibadat sunat. Tadilah makan, nafsu memang suka. Tak ada nafsu tak suka makan, tapi kita boleh tinggal perkara harus makan yang nafsu suka ni kerana nak puasa sunat siang hari. Tapi di masa yang sama, kita mengekali hati kita dengan sifat-sifat yang diharamkan oleh Allah, yang mewajibkan kita neraka jikalau tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuba kita nilai. Ini hak dinyatakan dalam kitab Minhajul Abidin. Kalau kita tidak mendahului ilmu tasawuf atas amal ibadah. Baik Imam Ghazali suruh tekan dah, mendahului ilmu atas amal ibadah. Ilmu akidah kena buat depan. Ilmu fiqh ketaatan zahir kena buat depan. Ilmu bab ketaatan batin kena buat depan. Kalau tidak jadi macam tadi lah. Kita buat ibadah sunat, qiyamul lail, puasa sunat, mengaji Al-Quran, berzikir dengan kiraan kita, itu semua adalah bekal kita selepas dia mati. Tetapi di saat yang sama kita mengekali sifat-sifat kecelaan yang haram dan sebesar yang mewajibkan kita neraka. Bukan hanya amal ibadah sunat kita sama sekali tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan kederakaan batin itu mewajibkan kita neraka. Kalau tak mengaji ilmu berkaitan dengan pembicaraan sifat-sifat hati, kalau kita tak mengaji, ni kadang-kadang buat amal sunat rajin, tapi pembicaraan berkaitan dengan hati tak ada. Jadi Allah Ta'ala mengetahui apa yang ada dalam hati kita. Kemudian kenapa kita wajib membersihkan hati, memelihara hati daripada sifat kecelaan? Kerana Allah Ta'ala Allah Ta'ala tilik sampai ke hati kita. Kerana apa kita kena pelihara hati? Kerana hatilah raja kepada segala anggota. Kenapa kita wajib pelihara hati? Kerana hatilah tempat Allah Ta'ala taruh keimanan, makrifah di dalam hati kita. Kalau hati kita tu hati yang bersifat dengan sifat kecelaan, macam mana iman kita nak kuat? Macam mana makrifah kita nak kuat? Macam mana sifat-sifat mahmudah nak subur di dalam hati kita? Nak sifat-sifat mahmudah sendiri dengan ikhlasnya, dengan syukur, dengan tawakul, dengan redha. Hak ni bergantung pada kekuatan hati kita. Tapi kalau hati kita bersifat dengan sifat kecelaan, nak ada mana sifat-sifat kebaikan tu? Sifat-sifat ni kepujian pada syarak tu. Kalau kita tidak pelihara hati daripada sifat-sifat kecelaan. Kemudian pula hatilah tempat malaikat campur ilham, campur kebaikan. Nak mudah nampak kebaikan mana sebenar, mana tak sebenar adalah di hati. Di hati. Sebab itulah kita tak lari tauhid, fiqh, tasawuf. Kita pernah bagi hati nak cerita bab tasawuf. Ini fardu ain kepada kita. Kita wajib mengetahui sekurang-kurangnya 10 sifat kecelaan dan 10 sifat kepujian pada syarak. Ni dalam kitab pernah bagi hati yang diambil daripada kitab Imam Ghazali rahimahullah, kitab Arba'in fi Usuluddin.
Kitab Arba'in fi Usuluddin. Hak 10 sifat mazmumah dan juga 10 sifat mahmudah. Jadi sifat mazmumah, sifat dicela ni banyak, tetapi hamba sebutkan di sini 10 perkara, 10 sifat pada 10 bab, kerana yang 10 ini asal, manapa punca umbi bagi semuanya, bagi segala sifat kecelaan. Dan yang lain daripadanya, yang lain dari 10 ni terjadi ia, berlaku ia daripada yang 10 ini. Hak 10 sifat kecelaan yang didatangkan dalam kitab Penawar bagi Hati. Mana 10? Pertama, sangat loba atas makanan. Sangat loba atas makanan. Kemudian dihurailah di tiap-tiap satu bab tu. Di bawah tu, bab yang pertama pada menyatakan syarahut ta'am, artinya sangat loba atas makanan, sangat tomok atas makanan. Yang mana sangat loba atas makanan inilah menjadi asal, menjadi punca segala kejahatan. Orang kira-kiranya makan jadi kira. Nah, tambahan kalau orang yang bukan orang Islam dah, kalau kita tengok dia makan nombor 1, sekali makan tu apa benda dibubuh atas meja dia. Oh, dia makan, dia kira tu je. Dia kerja. Tu. Makan. Ni. Jadi segala-gala punca kejahatan mari daripada makanan. Mari daripada sangat loba atas makanan. Ada panjang dia akan cerita. Daripada sifat loba atas makanan ni pergi pula kepada kejahatan yang lain. Itu yang pertama. Kedua, sangat loba atas berkata-kata. Sangat loba atas berkata-kata yang sia-sia. Mana apa ni dia, ada orang peseng gitu. Dia tak boleh. Tak ada orang tak boleh. Dia pusing jugalah. Start motor puasan dia pusing. Kat mana ada orang? Pusing tu. Orang nampak tu orang nak ngelak dah. Singgah dia siap. Orang pun tak kenal dah. Nampak je orang tu pusing. Tu cari orang nak cakap tu. Cari orang nak cakap. Nak kata ke mana? Sebab apa? Dah sapa dia, orang lain kena dengar. Jadi seorang dia cakap. Ni kadang-kadang sapa je, saya dah ni pun balik. Saya dah ni pun balik. Tinggal seorang. Dah aku mana ni? Mu tunggu jadi mangsa kan. Dia nak cakap je. Ni. Dia sangat loba atas percakapan ni, dan banyak bercakap. Dia banyak perkara yang salah. Dia kita nak cakap ni, bercakap benda yang beri manfaat. Benda yang beri manfaat. Sebab apa? Kalau kita bercakap je, jadi hak Nabi bersabda tu, maknanya yang jadi tersembam kita di padang mahsyar tidak lain tidak bukan adalah kerana hasaidu alsinatihim tu. Mana apa hasaidu alsinatihim? Kerana yang diketam oleh lidah mereka itu. Percakapan tu lah yang menyebabkan kita jadi tersembang di hari akhirat. Tersembang di hari akhirat. Mari daripada mana? Mari daripada loba atas berkata-kata. Dan loba atas berkata-kata, cakap begitu, cakap gini, campur dengan bohong. Nampak sedap cerita kan? Nampak sedap cerita. Kalau cerita hak asal tak sedap, panjang-panjang, dia ada tambahan lah. Ada bunga dia tu, ada tambahan dia. Dia cerita hak zaman-zaman dulu. Ni orang baik cakap. Kadang-kadang dia cerita hak lampau tu pula, hak wajib disembunyikan. Hak wajib disembunyikan. Bahkan wajib didustakan. Wajib dia bohong. Kalau orang tanya, "Mung dulu ni pernah tak?" Tak jeng, tak pernah. Wajib bohong kadang-kadang tu. Hak kejahatan lampau wajib kita sembunyikan. Kalau orang tanya kita wajib bohong. Tiba-tiba dia cerita kesan lampau. Ni nak orang cakap ni. Kita masa muda, dia cerita.
Kejahatan masa muda. Tidak sedar tu kadang-kadang dicerita kejahatan masa muda tu, kejahatan yang membabitkan hudud, membabitkan had. Dicerita masa muda, oh kalau bab berzina, main watina biasa dia kata. Dicerita kat orang. Dua orang saksi yang mendengar bawa kepada kerajaan yang melaksanakan hukum agama, kena dia. Hak kata 4 saksi itu saksi melihat 4 saksi. Kalau dia mengaku 2 saksi sudah cukup. Yang mendengar pengakuan dia bawa ke atas, kena hukum lah. Faham tak ni? Ni ada orang pasang gitu, dia cuba beri cerita kejahatan-kejahatan lampau. Wajib sembunyikan, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tanya, kamu dulu masa muda pernah tak buat benda ni, wajib kita cakap bohong. Tak pernah. Faham tak? Hak wajib kita sembunyi. Kalau kau tanya, wajib kita cakap bohong. Dia boleh cerita ke orang mudah-mudah, kadang-kadang dengan keadaan berbangga-bangga dengan kejahatan. Ni mari daripada mana ni? Mari daripada orang yang loba atas berkata-kata, yang mana dalam kitab Penuh Bagi Hati ni banyak mana beberapa muka surat cerita berkaitan dengan loba atas berkata-kata. Dia berapa muka surat ni bicara atas loba atas berkata-kata. Lebih kurang dalam 10 muka surat. 10 muka surat. Loba atas berkata-kata. Loba atas makanan, hak yang pertama tu 4 muka surat. Loba atas berkata-kata 10 muka surat. Ni banyak dibawa kepada kejahatan-kejahatan dengan dustanya, dengan mengumpaknya, dengan mengumpak. Mengumpak pun panjang ni. Panjang bicara berkaitan dengan mengumpak. Kemudian comel dalam kitab Penuh Bagi Hati ni, dalam kitab-kitab yang lain ada belaka ni. Dalam kitab Sirus Salikin ada, kitab Dalilul Falihin, kitab Azkar ada belaka ni. 6 keadaan yang mana syarak mengharuskan mengumpat. Musa 30 didatangkan 6 perkara yang mana syarak mengharuskan mengumpat. Syarak membenarkan mengumpat, bahkan terkadang mengumpat tu diwajibkan pada syarak. Ni ada 6 perkara dalam kitab Penawar Bagi Hati, muka surat 30. Dalam kitab besar-besar ada belaka ni. Dalam kitab Azkar Imam Nawawi pun ada mengumpat yang dibenarkan pada syarak. Kan dulu kan sebut mengumpat dibenarkan pada syarak, kacau. Mana ada mengumpat dibenarkan pada syarak? Kena ngaji molek lah. Ni kitab Penawar Bagi Hati ni muka surat 30. Nak baca-baca dulu tengok. Hak mengumpat yang dibenarkan pada syarak. 6 keadaan yang mana mengumpat dibenarkan pada syarak. Dulu bicara dah mengumpat ketika bicara pelihara lidah dah. Masa bicara pelihara lidah sudah didatangkan berkaitan dengan mengumpat. Apa dia mengumpat, apa semua. Tapi tak datang keadaan yang mana mengumpat dibenarkan pada syarak. Hak terdahulu pun didatangkan berdusta. Ada berdusta yang diharamkan pada syarak. Haram ada dosa kecil, ada dosa besar. Ada dusta yang diharuskan pada syarak, ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Ada dusta yang diharuskan pada syarak, ada dusta yang diwajibkan pada syarak. Contoh tadilah orang tanya kita kejahatan lampau kita wajib dusta. Kita wajib dusta. Tu kena mengaji molek lah bab tu. Kita jangan buat mudah-mudah gitu.
Dusta mengumpat haram, tapi ada ketika mengumpat dibenarkan. Dusta haram, ada ketika dusta dibenarkan, bukan ada ketika mengumpat diwajibkan, dusta diwajibkan. Atau balik kepada hukum. Jangan duduk buat ni sini main berkaitan hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian daripada ni loba atau berkata-kata, bawa kepada berbantah-bantah, bawa kepada melawak, berjenaka. Di situ pula berkaitan dengan melawak, berjenaka. Hak manakah yang tidak dibenarkan pada syarak, hak manakah yang dibenarkan pada syarak. Bukan terkadang melawak mana dah kita ni melawak selora dah. Selora. Melawak selora. Ada ketika syarak tidak membenarkan, iaitu berlebih-lebihan. Sebab boleh bawa pada mematikan hati. Dan Nabi larang hak melawak yang berlebih-lebihan. Tetapi terkadang melawak tu dia dibenarkan pada syarak, bukan disunatkan pada syarak. Mana apa ni? Kita melawak ni sedikit dengan budak-budak, dengan ni alah, dia tak boleh nak serius sangat. Ada ketika syarak membenarkan. Dia panjang cerita. Hak berkaitan ni buat tajuk loba atas berkata-kata. Ni kena faham sesa ni. Hak 10 sifat mazmumah ni. Ketiga, marah. Ketiga, marah. Bughdun, marah. Marah sifat kecelaan. Sebab daripada marah inilah bawa kepada dendam, bawa kepada dengki, bawa kepada pukul orang, maki orang, fitnah orang. Mari daripada ghadab, pemarah. Marah sifat yang dicela pada syarak, tetapi terkadang marah dia diperlukan pada syarak. Kadang-kadang kita perlu juga ada sifat marah. Perlu ada sifat marah. Sebab tu dalam kitab ni dia umpamakan marah ni seperti anjing pemburuan. Mana apa ni? Marah yang terlatih. Marah yang kita nak guna pada tempat dia. Bukan marah gitu. Marah kita nak guna pada tempat dia. Sebab kalau tak ada sifat marah, macam mana kita nak marah kepada orang yang buat benda Tuhan larang? Tak ada sifat marah ni. Kadang-kadang kita tengok orang buat benda Tuhan larang, senyum je. Kadang-kadang orang tua mak ayah gitu juga. Dia tengok anak dia buat benda Tuhan larang, dia senyum je. Kadang kita kata Allah baiknya ayah dia. Anak buat kita pun senyap je, baik dia kata, tak marah langsung. Tak ampuh gitu. Ada ketika kena ada sifat marah tu. Kena ada sifat marah. Sebab apa? Itu membabitkan hukum agama. Membabitkan hukum agama. Langgar hukum agama, marahlah. Tambahan pula orang mempermain-mainkan agama, orang hina agama. Relax je. Panggil apa? Cool apa panggil? Cool tak? Cool, steady je. Orang hina agama main-main. Dia relax je. Tak ada sensitivity pun ke? Tak ada ni. Nabi SAW bagai macam-macam orang kafir menyakiti tubuh jasad Nabi SAW. Nabi tak marah. Nabi buat baik kepada orang yang menyakiti tubuh Nabi SAW. Tapi jangan mempermainkan agama yang dibuat datang oleh Nabi SAW. Permainkan agama yang dibawa, tak ada. Siapa sekalipun Nabi akan marah. Wa imma sahabat sekalipun yang melakukan perkara Tuhan marah. Tapi kalau buat jasad Nabi, Nabi maafkan. Tapi jangan sentuh agama. Jangan sentuh agama. Ini kita sentuh agama main-main, tak ada apa-apa pun. Relax je. Orang kafir boleh kata apa pun, relax je.
Tapi kalau orang Islam cepat sangat. Kalau orang kafir lembut je, terbalik. Kita sepatutnya lembut dengan orang yang beriman, keras dengan orang kafir. Sebaliknya, dengan orang kafir main lembut, dengan orang beriman siap. Ada sikit je kesalahan, digembar-gemburkan. Orang kafir buat apa pun, dia tahan kok mana pun. Dia tahan kok mana pun. Orang kafir hak dia keluar macam-macam di mulut dia tu, hak dalam hati dia sudah cerita lah. Quran ayat dah kan. Qad badatil baghdau min afwahihim wa ma tukhfi suduruhum akbar. Faham kata? Maknanya hak nyata kebencian pada pertuturan mereka itu, hak dalam hati lebih besar lagi. Pada ni hak nyata kebencian daripada agama di mulut, dalam hati mereka lebih besar lagi. Macam dalam hati mereka. Kita boleh tengok macam mana perbuatan orang-orang kafir kepada umat Islam yang minoriti. Itulah dalam hati mereka. Ini kena kenal Quran ayat dah orang kafir macam mana. Maknanya dalam keadaan seumpama tempat kita ni pun dia menyatakan kebencian dalam hati, besar lagi. Hak besar tu nyata di tempat mereka majoriti. Tengok macam mana mereka buat. Ini orang kafir kena faham molek lah. Hak Quran peringat tu kena ambil faham molek. Orang kafir, kita orang kafir kita percaya macam-macam, begitulah begini. Akhirnya orang kafir pun menzahirkan sedikit demi sedikit. Dia berlaku penghinaan pada agama ni bukan yang terpencil dah. Meluas. Bukan sikit terpencil. Perkara yang meluas. Tapi macam mana sensitif kita pada agama? Macam mana boleh berlaku di tempat? Ialah tempat kita orang Islam cukup baik. Orang Islam cukup baik. Capur pula selaginya Melayu pula. Layu sikit. Capur pula dengan Melayu. Tak ada masalah. Siapa pun tak ada masalah. Tapi dalam keadaan orang Islam yang berbangsa Melayu yang baik seumpama ni pun tak puas hati lagi, nak lebih lagi. Kemudian orang Islam hak Melayu tadi, hak Melayu tu pula sanggup pula diperalatkan. Okey lalu nah. Okey selalu. Dia kena ada sifat marah, kena ada. Hak marah yang dicela pada syarak, marah yang bukan pada tempat dia, itu dicela pada syarak. Sebab tu kita nak tahu juga. Kita nak tahu manakah yang dicela pada syarak, manakah yang tidak dicela pada syarak. Kena mengajilah. Hak marah mana dicela pada syarak, hak mana yang dibenarkan pada syarak. Keempat, dengki. Hasad dengki. Dengki ni penyakit yang mana hak permulaan. Dengki hak mula-mulanya adalah dengki iblis kepada Nabi Adam alaihissalam. Di bumi pula dimulai dengan dengki Qabil kepada Habil. Dengki ni cita di hati, suka di hati jikalau nikmat saudaranya hilang nikmat saudara dia. Hilang nikmat saudara dia, suka di hati dia. Suka di hati dia kalau saudara dia kena musibah, itu dengki. Dengki ni maknanya kalaulah Tuhan tarik nikmat yang ada di saudara dia tu, dia suka. Kalau Tuhan timpakan musibah atas saudara dia, dia suka. Itu dengki. Dengki ni benda dalam, benda hati. Tapi kadang-kadang dengki ni siapa keluar lah. Apabila saudara tu ditarik nikmat, saudara tu kena musibah, keluarlah mulut dia, lama dah aku tunggu. Maksud apa tu? Lama dah
aku tunggu tu masuk apa? Tak ada basa-basa. Cerita kawan saudara tu, nikmat dia, nega dia contohnya, ni merudum macam tu. Oh lama dah. Lama dah aku tunggu. Dia dengki ni dosa yang amat besar. Kemudian dengki ni dia memakan pahala amal ibadah yang kita lakukan. Dengki ni dia selain daripada dosa besar balasan akhirat, dengki ni menyakiti diri kita sendiri. Dia sifat-sifat mazmumah yang lain. Takabur, sombong tu tak sedap. Sedap tegong itu sedap tak? Nafsu ni haram dosa besar, haram dosa besar. Sombong, tapi nafsu kita suka tak sombong? Sukalah. Oh, jalan apa? Buka dada, sombong. Nafsu suka. Nafsu suka sombong ni. Tapi kalau dengki, nafsu terseksa. Sebab apa? Sebab hati kita suka kalau nikmat dia Tuhan tarik. Nikmat dia kau banyak. Kita pun kau duka cita. Kau duka citalah kita punya. Kita suka kalau Tuhan tarik nikmat dia. Tiba-tiba Tuhan kau beri nikmat. Kita kau orang hati dia. Hak berdosa dah. Akhirat kita berat. Atas dunia kita gembira ke? Dengan sifat dengki kita tu. Tak gembira. Ni tak ada buat apa-apa ni. Tak ada buat apa-apa. Bukan ke khianat ke. Tu cerita lain pula tu. Ini dekisnya seorang ni. Dia tak ada buat apa-apa. Tak ada buat apa-apa. Kadang-kadang orang deki ni, orang yang dia dengan kawan tu tak ada apa-apa hal pun. Dia kalau dengki ni terkadang berpunca daripada dia berseteru. Itu tak pelik lah. Dia berseteru, maka timbul dengki. Terkadang dia kok zahir tak ada balas apa-apa pun. Tak ada balas apa-apa pun. Oh ni apa? Jahat nafsu. Hati dia sentiasa ni. Sentiasa mana duka cita lah. Ini kata dengki mudarat akan kembali kepada diri kita sendiri atas dunia lagi dah. Atas dunia lagi dah. Dan dengki ni mari daripada tidak redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat sekalipun semuanya datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya datang daripada qada Allah Subhanahu wa taala. Allah beri kepada dia bagai-bagai nikmat, itu ujian Allah taala kepadanya. Kenapa Allah tak beri kita? Kalau Allah beri kita nikmat tu mungkin kita akan lupa diri. Tak? Jadi orang yang dengki nak puas hati ni, orang yang seolah-olah kata kau, contohlah dia orang lebih, orang yang keturunan lebih, tapi kehidupan atas dunia tak berapa. Orang tu orang biasa je, keturunan biasa-biasa je, dapat lebih. Itu bukan qada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seolah-olahnya kita pula dah apa Tuhan bagi dak pandai gitu. Patut kita hak lebih. Dah kita daripada keturunan yang lebih. Ini timbul sifat dengki. Cita di hati supaya nikmat saudaranya Tuhan tarik, supaya saudaranya ditimpa musibah. Kerana nikmat Tuhan beri tu. Tetapi kalau timbul di hati, suka di hati, kalau Tuhan tarik nikmat saudara dia tu, kenapa? Kerana saudara dia menggunakan nikmat pada jalan hak Tuhan marah. Dia kau senang, kau dapat nikmat, kau lupa kepada agama, maka timbullah cita di hati dia, berkenang di hati, kalaulah Tuhan tarik nikmat mujur benar. Sebab apa? Sebab bertambah nikmat, bertambah jauh daripada agama. Bertambah nikmat, bertambah lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu diharuskan pada syarak. Sebab dia bukan tak kenang di nikmat tu. Dia tak kenang bila Tuhan beri nikmat, dia lupa agama.
Macam gini ya contohnya. Duk pondok contoh. Ini contoh yang biasa tu buat misal. Duk pondok, duk belajar. Ayah dia pun berilah mutu suti. Boleh mutu suti duduk pusing ke mutu dah lah. Mengaji tak berapa mana dah. Mana ni? Ngaji tak berapa dah. Lepas boleh mutu suti ni. Maka cerita di hati kawan dia, kalau Tuhan tarik balik mutu tu, mak ayah dia ambil semula. Mujur benar. Tu nikmat tu. Dengki ke? Tak, bukan tak kenang di mutu tu. Tak kenang kerana mutu tu dia tak mengaji. Biar Tuhan tarik balik mutu tu. Tu dan ini dibenarkan pada syarak. Rupa macam dengki juga, tapi itu dibenarkan pada syarak. Arti dia panggil apa? Khairah, dia panggil cemburu. Arti dibenarkan pada syarak. Sebab kita bukan kata tak kenang di nikmat ah. Tak kenang apabila Tuhan beri nikmat, dia jadi kod lain. Jadi belajar pun dah buat amal ibadat pun kurang dah, majlis surah pun tak mari dah. Sebab apa? Sebab kau banyak nikmat Tuhan beri, maka timbul cita di hati, kalau Tuhan tarik semula baru sedang molek. Tu dibenarkan pada syarak. Kena ngaji sesa tu. Kena ngaji sesa. Jadi maknanya atas satu tajuk berkaitan dengan 10 sifat yang dicela pada syarak. Kelima, kikir dan kasih akan harta. Keenam, kasih akan kemegahan, hubul jah. Ketujuh, kasih akan dunia, hubul dunia. Kelapan, membesarkan diri, takabur. Kesembilan, ujub. Kesepuluh, riya. Dia akan datangkan pada bab masing-masing. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famas sabiqin warzuqna riqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.